kita akan masuk ke dalam fasa drafting game yang pertama ketika ini. Seperti apa yang saya mention tadi, pasukan Team Comeback menentang pasukan Pantera. Dan drafting pasukan daripada Team Comeback yang akan mendapatkan first pick terlebih dahulu mengeluarkan Jawhead. Dan kita tahu bagaimana Jawhead sangat-sangat berbahaya. Ada ejector boleh saja digunakan bagi mendapat pick-off yang lebih baik, yang dengan adanya Unstoppable Force boleh saja lock mana-mana hero. Balasnya untuk pasukan Pantera ketika ini mengeluarkan Matilda. Matilda ni gameplay dia lebih kurang macam Jawhead juga. Poking pada awal game pun sangat menyakitkan. Kemudian cuma je kelebihan Matilda memberikan shield dan bagaimana roaming favor akan membantu di dalam teamfight untuk memberikan nyawa. Berbaki 5 saat, pasukan Team Comeback perlu keluarkan satu hero terlebih dahulu. Florin diberikan fokus, dan adakah ini adalah respect band kepada pasukan Pantera? Mungkin mereka dah analyse team ni terlebih dahulu. Mereka dah tahu bagaimana cara mereka bermain. Kebanyakan team di dalam MPL yang ketika ini menggunakan meta healing daripada Florin, daripada Rafaela, daripada Estes bergabung dengan kekuatan Nathan. Dan perlu terlihatkan terlebih dahulu ban untuk pasukan Pantera mengeluarkan Pakito. Meninggalkan di sini, kalau kita lihatkan, masih lagi terbuka Barat, masih lagi terbuka Xbox. Dan juga tak dilupakan, kalau kita nak dapatkan patch yang baru ni, Nathan juga sangat berbahaya. Esmeralda akan diambil terlebih dahulu. Jadi mungkin ingin menutup ruang kepada pasukan Pantera kalau mereka nak dapatkan Fovius. Di patch yang baru, Fovius ada sedikit nerf, ada juga sedikit buff. Jadi boleh dikatakan balance penggunaan hero tersebut. Dengan Esmeralda tidak ada sebarang perubahan langsung, dan Esmeralda sangat berbahaya di bahagian late game. Pasukan Pantera, mereka mendapatkan Xbox, juga mendapatkan Lunox, satu hero mid lane ataupun boleh saja letakkan di bahagian gold lane untuk burst Esmeralda dengan mudah. Ada Chaos Assault dengan memerlukan dua item, Claw of Destiny dan juga Genius Wand. Claw of Destiny dengan Lightning Truncheon sudah pun memadai untuk menjatuhkan Esmeralda. Dua pick untuk pasukan daripada Team Comeback ketika ini. Mereka boleh dapatkan Barat kalau mereka mahu. Mereka boleh dapat Fovius. Kalau mereka nak lock Nathan dulu pun tidak ada sebarang masalah. Seperti yang saya katakan tadi, Barat telah pun dapatkan. Begitu juga dengan Mia. Point of MLBB digunakan oleh pasukan Team Comeback. Ini bukan meta, bukannya drafting yang trolling ke apa ya guys. Tapi kalau ambil awal tu agak sedikit berisiko lah. Kalau pasukan Pantera ni boleh dapatkan hero di bahagian backline. Kalau dia gunakan Yuzong, perlu sedikit berhati-hati lah Mia ni. Tapi Ying Sanshin akan diambil terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam fasa ban terlebih dahulu. Mia diambil baik sebab meta sekarang ni memfokuskan kepada penggunaan marksman. Tapi mampu tak Mia boleh survive sampai ke bahagian mid game? Kerana Mia sangat-sangat item dependent untuk mengeluarkan damage terlebih dahulu. Roger akan dikeluarkan, dan ketika ini pasukan daripada Team Comeback, mereka perlu keluarkan satu hero. Kalau mereka nak ban Yuzong, ini adalah perkara yang tepat sebenarnya. Sebab Yuzong yang paling mudah nak cari hero di bahagian backline. Tapi berbaki beberapa saat saja lagi, mereka akan keluarkan Eudora. Jadi mungkinkah sini mereka ingin menggunakan hero-hero assassin kerana Hayabusa masih lagi terbuka. Ling masih lagi belum diambil. Dan pasukan Pantera, mereka perlu memilih satu lagi hero ketika ini, menunjukkan Rafaela. Seperti yang kita bincangkan tadi, meta healing sangat-sangat berbahaya. Dan meta healing tersebutlah, kalau anda nak tahu, menyebabkan bagaimana pasukan MPL Malaysia kita sendiri, SMG, mendapatkan kejuaraan tersebut. Tapi, wow, Farsa dan juga Angela di lock terlebih dahulu. Jadi jungler dia boleh jadi Barat, boleh jadi Mia. Tapi Mia farming rate dia sangat perlahan. Tapi saya rasa Barat lah lebih sesuai untuk diletakkan selaku jungler. Tapi pasukan daripada Pantera, mereka mengambil 1-1 terlebih dahulu di sini. Jadi melengkapkan fasa drafting kita game yang pertama ketika ini. Pasukan Team Comeback menentang pasukan Pantera.
penggunaan 1-1 yang terakhir agak sedikit squishy pemilihan hero untuk pasukan Pantera. Tapi tidak mengapa. Yang anda lihatkan ketika ini, mereka telah pun selesai drafting. Pasukan Team Comeback dengan pemilihan hero mereka Barat, Nia, Angela, Farsa dan juga Esmeralda. Untuk Pantera, kita ada Xbox, kita ada Yin Sanshin, kita ada 1-1, Lunox dan juga Rafaela tadi. Kita nampak 30 Brunei dan juga Muara nombor 30 Yin Sanshin. Dan juga untuk Lunox 20 Belait, daerah daripada satu lagi daerah daripada Brunei. Kalau tak silap saya lah. Wow, satu drafting yang boleh dikatakan agak menarik. Pasukan Pantera memanfaatkan penggunaan marksman meta ketika ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke dalam game yang pertama. Team Comeback menentang Pantera. Untuk Team Comeback, kita ada SYM Biosis, tukang libas enemy, Fluid Word, Deadpool, 963 Zuten. Dan juga untuk Pantera, kita ada Obis Kasano, Baby Z, Muhammad Fakes dan juga Mezo dan juga S7. Dulu kalau kat Indo kita ada R7, dekat Malaysia kita ada S7 ketika ini. Di bahagian mid lane akan melakukan sedikit poking damage kepada Lunox, tapi tidak ada masalah. Masih lagi ada first skill untuk healing terlebih dahulu. Dan bagaimana opsi di bahagian bawah agak sedikit diberikan tekanan daripada Esmeralda. Perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Meta babysitting yang dilakukan oleh pasukan Pantera menggunakan 1-1 dengan Rafaela untuk memastikan 1-1 ini terlebih dahulu menjadi dan boleh sahaja mendapatkan gol dengan lebih pantas bagi mendapatkan item-item yang penting terlebih dahulu. Dan ini Yin Sanshin antara salah satu hero assassin marksman yang sangat-sangat berbahaya, boleh menggunakan motor shocker untuk menyelamatkan ahli pasukan. Tapi kita lihatkan bagaimana Angela, susah betul nak sebut nama dia, Squidward. Saya kalau Squidward boleh lagi, tapi ni yang sangat berbahaya. Tapi S7 cuba untuk memberikan sedikit damage, motor shocker dilepaskan. Squidward hampir-hampir saja untuk dijatuhkan, tapi lihatlah Blood Flood telah pun dikeluarkan daripada Yin Sanshin, berjaya untuk menumpaskan Angela tersebut. Dua pemain pasukan Team Comeback sangat rendah sahaja HP mereka di bahagian atas. Mezo cuba untuk memberikan sedikit asakan terlebih dahulu. Turtle akan respon dalam masa 5 saat. Pasukan Pantera boleh bersedia terlebih dahulu untuk mendapatkan turtle tersebut. Ya, pasukan Team Comeback mereka ada Barat. Jadi mereka boleh bermain dengan agresif sebenarnya, kerana Barat memangnya ditugaskan untuk bermain secara agresif, invade di bahagian jungle. Tapi kita lihat kali ini satu pertarungan di bahagian turtle mungkin akan berlaku. Falling Star Moon telah pun dikeluarkan, retribution yang sangat baik, berjaya untuk mendapatkan turtle, tapi dia akan dikorbankan terlebih dahulu. Brilliant telah pun diaktifkan, Last Insanity cuba untuk mendapatkan Barat dan mereka berjaya ketika ini meninggalkan Esmeralda seorang. Flicker digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Mereka akan bersurai 3 kill berbalas 1 secara totalnya. Pasukan Pantera leading sedikit daripada segi gol. Walau bagaimanapun, turtle tadi didapatkan oleh pasukan Pantera. Muhammad Fiksi telah pun terkorban dan menyebabkan pertarungan tersebut agak sedikit balance 50-50. Tapi datangnya opsi Kasano dengan Last Insanity berjaya untuk menumpaskan Barat, kembalikan kemenangan itu kepada pasukan Pantera sendiri. Tapi lihatlah ketika ini Holy Baptism dan satu serangan daripada Baby Z menggunakan Lunox menyebabkan terus sahaja dijatuhkan Angela tersebut dengan 10%. Emblem dia, emblem tank. Jadi agak sedikit penggunaan mana yang sangat banyak, cooldown yang sangat tinggi. Jadi saya nasihatkanlah, kalau nak gunakan Angela, boleh gunakan support punya emblem saya rasa di sini. Tapi tak apa, itu diikut kepada keselesaan juga. Tapi terlihatkan seketika ini di bahagian bawah, Team Biosis cuba untuk menghalang opsi Kasano daripada melakukan rotation. Itu yang berlaku di bahagian EXP ya. Di bahagian EXP lane ni,
di mana kita akan memastikan pihak lawan hero tidak melakukan rotation dengan sangat mudah, tapi faded airstrike terlebih dahulu dilakukan dan S7 yang ada sedikit crossbow of tank telah pun dikeluarkan melompat-lompat ketika ini mendapatkan satu orang pemain terlebih dahulu. Mezo akan ditumbangkan buat masa ketika ini. S7 masih lagi terselamat. Yin Sanshin akan cuba untuk menjadi peluang bagi curi jungle tersebut, tapi lihatlah Baby Z, damage yang sangat menyakitkan. Barat perlu berundur terlebih dahulu kerana Angela masih lagi belum ada hard guard kerana dia dah gunakan sebentar tadi, dan Barat berseorangan. Nasib baik tidak ditumbangkan. Kalau Barat ni terkorban, agak sedikit berisiko untuk pasukan team comeback sendiri kerana Barat player yang sangat penting, tapi Feather Airstrike dilepaskan dan lihatlah bagaimana Farsa terus sahaja dikorbankan dengan begitu sahaja tanpa, boleh katakan apa-apa boleh dilakukan langsung dengan Angela. Seperti yang kita dah bincangkan tadi, kalau digunakan emblem tank, cooldown dia akan jadi agak sedikit lambat, tak sama dengan emblem support. Tapi tidak mengapa, pasukan comeback boleh lagi mendapatkan comeback yang mereka inginkan, dengan syaratnya win condition untuk mereka adalah Mia dapat damage, Farsa boleh jaga position dengan betul. Tapi lihatlah ketika ini Symbiosis diberikan sedikit asakan adanya Sunshine datang untuk memberikan sedikit bantuan seperti tadi di bahagian river tersebut. Mereka telah pun rotate di bahagian lane yang lainnya. Last Insanity ketika ini telah pun dikeluarkan. Symbiosis masuk balik dengan Falling Star Moon, tapi opsi Kasano kata hello bye-bye, menggunakan flicker bagi menyelamatkan diri. Tak ada hard guard, jadi mereka boleh bermain dengan lebih agresif. Baby Z tahu apa yang perlu dilakukan ketika ini, mencari target seperti Esmeralda, priority yang pertama. Tapi Symbiosis, dari perkara tersebut ada bahaya yang akan datang. Tapi S7 walaupun anda flicker, tapi tetap akan dijatuhkan oleh tukang libas enemy yang menggunakan Barat ketika ini. Baby Z berjaya untuk mendapatkan Symbiosis. Muhammad Fiksi berjaya untuk mendapatkan Mia di bahagian atas. Oh, sneak word. Wah, nama dia ni memang sangat-sangat ni lah. Kalau orang lain yang saya seksa betul dia, tapi kita lihat kategori Barat dalam bahaya, tidak berjaya untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah. Dia yang akan dijatuhkan terlebih dahulu, ditumpaskan buat masa kini, menyebabkan perbezaan gol dimiliki oleh pasukan Pantera 19.3k berbalas 15.5k terlebih dahulu di sini. Dan pasukan daripada Pantera, tapi sebelum tu Last Insanity dikeluarkan dan Symbiosis tidak berjaya untuk mendapatkan opsi Kasano di sini. Turtle akan dimulakan sekali lagi oleh pasukan Pantera. Lihatlah bagaimana Mezo telah pun zoning terlebih dahulu. Holy Baptism berjaya untuk memberhentikan Farsa, tapi lihat di bahagian belakang ketika ini Sunshine akan bertaruh dengan Esmeralda. Baby Z berjaya untuk mendapatkan seorang pemain terlebih dahulu. Falling Star Moon digunakan untuk melarikan diri. Symbiosis dengan adanya hard guard mampu untuk memberikan sedikit movement speed, tapi ada movement speed pun mereka tidak mampu untuk mempertahankan turret mereka di bahagian tengah. Telah pun dijatuhkan. Jantung yang penting untuk pasukan team comeback telah pun dijatuhkan ataupun dicuri oleh pasukan Pantera. Di bahagian atas juga telah pun dirobohkan turret mereka. Seterusnya Zuten dalam bahaya, dan lihatlah Brilliant masuk sehingga ke dalam turret, menyebabkan dia terkorban ketika ini. Feather Airstrike telah pun dilepaskan terlebih dahulu, dan lihatlah bagaimana Angela sekali lagi akan ditumpaskan. Terus sahaja team comeback dalam keadaan yang sangat tertekan buat masa kini. S7 crossbow tank melompat-lompat berjaya untuk mendapatkan fasa terlebih dahulu. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Falling Star Moon menafikan percubaan larikan diri terlebih dahulu daripada S7 sebentar tadi. Dan Barat akan pulang terlebih dahulu. Agak sedikit situasi yang sangat sukar untuk Barat ketika ini. Barat adalah hero di mana kita perlu dapatkan momen pada awal game, tapi Last Insanity hampir-hampir saja untuk mendapatkan Zuten sebentar tadi. Tidak berjaya dengan adanya Symbiosis yang cuba untuk memberikan pertahanan terlebih dahulu. Turret 3 berbalas kosong ketika ini masih lagi belum dapat diambil. Falling Star Moon telah pun diaktifkan, berjaya untuk mendapatkan Mezo dalam bahaya ketika ini. Bagaimana Lonox masuk balik di bahagian dalam. Holy Baptism berjaya untuk memberhentikan Farsa. Dia akan ditumpaskan terlebih dahulu. Symbiosis cuba untuk mengejar Baby Z ketika ini, tapi Yin Sanshin berseorangan free hit, berjaya untuk mendapatkan Barat terlebih dahulu. Dan Symbiosis dalam bahaya, berjaya untuk mendapatkan seorang pemain terlebih dahulu. Adanya hard guard, adanya 3 pemain daripada pasukan team
team comeback sebentar tadi berjaya untuk menumpaskan Muhammad Fiksi yang terlalu berada di bahagian hadapan sebentar tadi. Buat masa ketika ini, pasukan team comeback mereka berjaya untuk menjatuhkan ataupun shutdown Muhammad Fiksi. Jadi gol mereka akan ganjak sedikit, tak banyak pun, sedikit, sudah pun memadai sebenarnya. Dan shutdown tersebut diberikan kepada, kalau tak silap saya, Symbiosis sebentar tadi. Tapi tidak mengapa, terlihat kat sini Last Insanity dikeluarkan. Tidak ada siapa damage yang kena, perlu berunding terlebih dahulu dan mereka akan cuba untuk melawan balik ketika ini. Saya tak pasti apa yang dia nak lakukan di bahagian tengah tersebut. Berunding terlebih dahulu. S7, lihatlah damage dia, Cosmo of Tank telah pun dikeluarkan dan Symbiosis sepertinya menerima nasib yang sama. Heartguard mampu ataupun timing yang sangat tepat dilepaskan, memberikan shield, menyelamatkan Symbiosis sebentar tadi. Lot akan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Pantera ketika ini. Dengan senangnya, dengan mudahnya berjaya untuk menumpaskan lot tersebut. Bukan daripada Pantera buat masa ketika ini berjaya kiokan lot yang pertama, walaupun bukan Luminous Lot, pilot ini mampu untuk membantu mereka bagi mendapatkan beberapa turret yang penting. Last Insanity kepada Sweetwood dalam bahaya ketika ini, dia dikorbankan. Di sana ada Lot, bukanlah satu pilihan yang baik. Barat cuba untuk maju ke hadapan tapi dia akan ditumpaskan terlebih dahulu. Symbiosis cuba untuk mendapatkan Lunox dan mereka berjaya. Falling Star Moon digunakan tapi dua berlawan dengan satu, bukan situasi yang mudah. Terus saja ditumpaskan ketika ini. Turret di bahagian tengah akan diberikan fokus, akan ditumbangkan. Adanya Lot di bahagian atas, berbaki dua orang pemain untuk melakukan pertahanan ketika ini. Masa di dalam respawn time lebih daripada 10% untuk Symbiosis, tapi tidak mengapa. Feather Extract telah pun dilepaskan dan Meizo akan ditumbangkan terlebih dahulu. Muhammad Fiksi berjaya untuk mendapatkan seorang pemain, tapi dia terlalu di bahagian hadapan dan double kill untuk Farsa sebentar tadi. Satu kesilapan oleh pasukan Pantera sebentar tadi menyebabkan mereka terpaksa rugi dengan ketibaan Lord ini, meninggalkan dua orang pemain, Opsi Kasano dan juga Baby Z, untuk mencuri resource jungle pasukan team comeback buat masa ini. Wow, satu pertarungan yang agak sedikit boleh dipertikaikan, tapi tidak mengapa. Radiant Armor telah pun disiapkan terlebih dahulu oleh Barat untuk mengurangkan damage yang dikeluarkan oleh Lunox tersebut. Pasukan Pantera, mereka ada damage yang mencukupi. Apa drafting yang dikeluarkan oleh pasukan Pantera, di mana kesemuanya memfokuskan kepada burst damage. 1-1 ultimate burst. Adanya Insanshin dengan menggunakan DPS dan Lunox, tapi Symbiosis semak yang salah. Falling Star Moon digunakan terlebih dahulu untuk melarikan diri. Crossbow of Tank dapat diaktifkan. Last Insanity masuk di bahagian dalam, berjaya untuk mendapatkan Symbiosis terlebih dahulu. Farsa mampu untuk melarikan diri. Opsi Kasano telah pun ditumpaskan, tapi masih lagi ada Immortality untuk menyelamatkan diri dan berjaya memecahkan Immortality untuk larikan diri buat kali yang kedua. Satu permainan yang bijak, dia perlu recall terlebih dahulu. Dan 3-0-2 tanpa sebarang kematian untuk Opsi Kasano ini. Dengan emblem Festival of Blood, 8% spell vamp akan diberikan kepada anda pada awal-awal game, dan kemudian dapat 3 kill. Jadi setiap 1 kill akan tambah 1%. Maknanya dia ada 11% spell vamp untuk emblem sahaja. 11% itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Kalau dia tak buat Bloodless X pun, dia boleh dapatkan spell vamp yang mencukupi. Tapi Symbiosis telah pun diketahui di manakah kedudukan beliau ketika ini, dan S7 memerhatikan waktu yang sesuai untuk masuk di dalam team fight. Mountain Shocker telah pun diaktifkan. Dia tak cari Smeralda, dia mencari Farsa ketika ini. Tapi lihatlah Barat dalam bahaya. Crossbow of Tank mampu untuk diaktifkan terlebih dahulu. Dia berterbangan mendapatkan satu orang pemain terlebih dahulu. Zuten dalam bahaya. Satu panahan maut daripada Insanshin berjaya untuk menumpaskan satu lagi pemain, iaitu Zuten. Falling Star Moon digunakan untuk melarikan diri, tapi tidak bermakna. Dia tetap juga akan dikorbankan. Ruby DD3 masuk di bahagian dalam. Farsa dalam bahaya. Immortality telah pun dibazirkan buat masa ketika ini dan terus sahaja dikorbankan. Fluidwood mungkin akan terkorban, tapi tidak. Dia berjaya untuk melepaskan seorang pemain itu lebih dahulu. Sekali lagi mistake yang sama. Dia terlalu dalam. Nyawa dia sikit. Itu memang 50-50, bukan 50-50 lah. Itu dah memang 80
20 dah tu nak buat apa-apa ketika ini, tapi Splitword berjaya untuk ditumpaskan terlebih dahulu. Crossbow of Tank dapat diaktifkan buat sementara waktu untuk memberikan sedikit pertolongan kepada mereka mempertahankan turret ataupun kristal mereka ketika ini. S7 cuba untuk menjatuhkan barat, tapi lihatlah Symbiosis Flicker digunakan, Falling Stamon juga diikuti, cuba untuk mendapatkan S7. Dia tak mahu pulang lagi, dia kata nak lawan meh sini, dia lawan mekanik terlebih dahulu, tapi dia nampak adanya opsi ke sana untuk memberikan sedikit pertolongan. S7 itu nyawa macam tu dia kena balik, nyawa macam tu kalau dia lawan lagi agak sedikit berisiko lah, tapi dia akan curi resource jungle untuk farm balik HP dia terlebih dahulu. Dan opsi Kasano berjaya untuk mencuri purple buff tersebut. Purple buff pasukan team comeback tadi telah pun didapatkan, dan pasukan Pantera adanya Luminous Lord ketika ini, mereka boleh sahaja kawalan daripada di bahagian river tersebut dengan perbezaan gol yang banyak seperti ini. Perbezaan turret 7-0, nampak pasukan Pantera lebih menguasai. Kalau kita lihat daripada segi level pun mereka sangat jauh ke depan, dan juga daripada segi itemization juga mampu untuk menjatuhkan team comeback. Kalau untuk kontes di bahagian lot ni, adu retribution penting buat kayak ini, tapi yang saya bincangkan tadi, tidak ada cara untuk mendapatkan lot tersebut. Last Insanity telah pun digunakan, Feather Aside daripada arah belakang cuma untuk berikan bantuan, tapi lihatlah bagaimana dia di zoning dengan sangat-sangat rapat. Symbiosis akan ditumbangkan ketika ini, double kill diberikan terlebih dahulu, dan Deadpool akan ditumbangkan. Begitu juga dengan Zuten meninggalkan Splitword dan wipe out untuk pasukan Pantera. Triple kill untuk team comeback sebentar tadi, dan habis. Ini memang GG dah ni. Wipeout, tak ada siapa yang boleh melakukan pertahanan. Adanya Lord, adanya Minion, Last Insanity digunakan terlebih dahulu untuk orang cakap freestyle dulu bos. Dan itu dah dia game yang pertama tadi, lah pun dimenangi oleh pasukan Team Comeback Team Pantera menewaskan pasukan Team Comeback. Dan kita akan lihat sikit daripada segi itemization. Fix Assassin Marksman Yin Sanshin, Muhammad Fixi ni, dia siapkan War Axe terlebih dahulu, dia siapkan Endless Battle, dia siapkan Blade of Despair. 3 item ni sebenarnya sangat-sangat menyakitkan. Ada Demon Hunter Sword, target yang kebal seperti barat, dengan perbezaan level, dengan perbezaan goal, memang sangat mudah untuk Yin Sanshin tersebut penetratekan physical armor yang ada kepada barat pun. Dan S7 juga itemization dia siapkan Corrosion Sight, dia siapkan Demon Hunter Sword. Dia tak buat Wind Talker, dia buatkan Wind of Nature untuk memberikan sedikit kalau terkena damage daripada Zuten. Dan kalau kita lihatkan juga Baby Z 6313 KDA dia. Itemization dia siapkan penetration terlebih dahulu, sebab itulah Symbiosis tidak boleh survive terlalu lama di dalam fight. Dan kalau kita lihatkan Symbiosis pun, dia tak ada magic defense yang besar. Dia siapkan Oracle, Oracle akan memberikan shield dan ada sedikit magic defense, tapi